Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Saudara Pimpinan Surau Al-Mawaddah, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya pagi ini dapat kita berimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa ni bila mana mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini belum cerita masuk neraka lagi tuan-tuan, baru berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimun, alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa. Saya sebut dah tadi, belum masuk neraka lagi, baru depan Allah Subhanahu wa taala ni besok orang-orang berdosa ni dalam keadaan yang cukup ngeri, dalam keadaan yang cukup ketakutan mereka berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan hina. Orang-orang berdosa ni besok bila duduk depan Allah Subhanahu wa taala, mereka tundukkan kepala mereka dalam keadaan cukup hina. Kenapa? Mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada persiapan nak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dahulunya mereka tidak pernah mengaku Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka. Mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tak ada pengetahuan pun bahawa satu hari nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang mereka lakukan ketika mana mereka hidup dulu. Waktu mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan hina, mereka berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 2, wujuhun yawma idzin khashi'ah, muka orang-orang kafir ni besok pada hari itu, makna hari kiamat, tunduk dalam keadaan hina. Tuan-tuan, ayat ni kata ulama tafsir, mereka yang tunduk hina depan Allah Subhanahu wa taala ni kebanyakannya orang yang tidak pernah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana hidup di atas muka bumi. Sombong, tuan-tuan, hidup atas dunia takabur, sombong, tak pernah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, batu mereka dah rasa hina depan Allah Subhanahu wa taala, mereka takut depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, khasyiah kata ulama tafsir bukan sekadar mereka tunduk hina, malah sendi-sendi mereka sendiri pun tidak berfungsi, seolah-olah tak daya nak berdiri dah, kan? Takutnya mereka depan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Sebab tu Allah SWT antara nama-nama hari kiamat ni tuan-tuan dipanggil Yaumut Taghabun. Hari yang mana dibongkarkan segala dosa, ditunjukkan segala aib. Sebab tu kalau kita buka kitab Bertemu dengan Janji Allah jilid 1, tulisan Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, jilid pertama tuan-tuan, bab pertama dah diceritakan bagaimana ada manusia ni besok di padang mahsyar, mereka minta supaya dicempakkan terus dalam neraka. Tak mahu dihisap depan seluruh manusia di padang mahsyar besok. Allahu Akbar. Malu mereka. Sedangkan mereka dulu di atas dunia nampak orang hebat, orang berkuasa, orang berkaliber, nampak dia punya kehebatan itu. Sedangkan dia berdosa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak dia, bila nak dedahkan aib dia, nak buka, nak bongkar segala dosa-dosa dia depan seluruh manusia di padang mahsyar besok, tak nak. Minta cempak teruslah masuk dalam neraka, ya Allah, senang. Minta. Allahu Akbar. Kerana mereka akan dihisap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu mereka akan dipertanggungjawabkan, dan Allah SWT akan panggil segala saksi-saksi menjadi saksi kepada mereka. Dan lebih malang lagi, saksi yang dipanggil adalah batang tubuh mereka sendiri. Allah SWT rakamkan dalam surah Yasin ayat 65. Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari mulut-mulut manusia ni dikunci seluruh mulut-mulut manusia ni. Tuan, mulut ni kalau boleh bercakap depan Allah SWT besok, bohong ni kerja ni. Atas dunia ni dah bercakap nipu kerja. Cakap 10 seboleh jangan percaya tuan-tuan. Nipu kerja. Ni kalau tak kunci depan Allah SWT besok pun dia bohong tak? Sebab tu kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan-tangan mereka boleh berkata-kata. Allahu Akbar. Besok kita nak lari mana tuan-tuan depan Allah SWT? Tangan boleh berkata-kata. Tangan kata ni lah akulah yang ambil rasuah, akulah yang dulu tipu duit orang, akulah yang zalim kat orang, akulah yang nyanyi kat orang, akulah yang pukul orang dulu, akulah yang sign projek runding terus. Contoh-contoh. Jangan marah contoh. Aku. Tangan boleh berkata-kata tuan-tuan. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki juga berkata-kata, menjadi saksi pada kita. Allahu Akbar. Ni kaki pun cakap tak? Ni kaki kata akulah yang bawa dia pergi dangdut, pergi kelab malam, pergi masaj, pergi berzina, pergi mancing kolam udang. Marah pula orang mancing kolam udang kan? Bukan marah mancing kolam udang, mancing sampai tak semayang tu masalah. Ni kakilah dulu main futsal, main bola, main badminton sampai tak semayang. Ni kaki jadi saksi tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaki, tangan berkata-kata, kaki juga menjadi saksi bima kanu ya'sibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan dulu masa mereka hidup. Sebab tu mereka berdiri depan Allah SWT dalam keadaan mereka takut, mereka rasa hina sangat-sangat, orang berdosa. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Dan muka tak malu. Dulu atas dunia dulu nak mengaku Allah SWT Tuhan pun malu. Terus kata tu nak pakai baju beragama, nampak agama pun malu. Kadang pakai kopiah pun malu tuan-tuan. Takutkan kawan nampak, dan takut kena perli, kata dia ni terbiat ni lama tak pakai kopiah. Tu yang tak berani nak pakai depan kawan. Nak tunjuk diri beragama pun malu kadang-kadang. Nampak macam kolot. Tu yang bersin tu tak ada alhamdulillah, ada excuse me. Main tu. Dulu atas dunia lah kan. Balik depan Allah SWT pada mahsyar, Rabbana, wahai Tuhan kami. Mengaku Allah SWT Tuhan dia. Mereka kata, absarna, kami dah lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat bagaimana neraka dibentangkan di hadapan mereka. Neraka ni tuan-tuan ditarik menggunakan 70,000 rantai, dan setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Bentangkan neraka depan mereka. Mereka nampak dah neraka, api neraka. Mereka nampak dah azab yang bakal mereka akan lalui. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, kami dah lihat. Wasami'na, kami dah dengar. Apa yang mereka dengar? Allah SWT perintahkan neraka supaya dipanaskan sehingga kan api itu menggelegak. Tu yang dia dengar, api menggelegak. Kita tak biasa dengar api menggelegak tuan-tuan. Biasa dengar air menggelegak kan? Nak dengar api menggelegak ni kena pergi kawah gunung berapi tu.
join geng-geng National Geographic Discovery Channel tu, gitu pun tengok ambil gambar apa semua kan. Dia dengar gunung kawah gunung berapi yang aktif tu lah, bagaimana api tu melegak kan. Baru kita boleh dengar bunyi api melegak. Jadi kita tak biasa kawah gunung berapi tak, kita biasa kawah gulai kambing kan. Gitu tak. Kan mereka dengar dah api melegak. Lalu mereka minta dengan Allah SWT, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Kembali ke mana? Mereka minta kembali ke dunia. Mereka ikat dunia ni ada lagi, lepas tu minta kembali ke dunia. Minta kembali ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan, kami nak beramal soleh. Dulu hidup atas dunia makin 70 tahun, 80 tahun semayang tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak, apa pun tidak. Tapi balik depan Allah SWT di padang mahsyar, minta balik ke dunia. Nak. Allahu Akbar. Mereka nak ulang balik, kalau boleh balik ke dunia, kami nak beramal soleh. Tak ada. Semayang tarawih 8 rakaat ni tak ada. Nak 40 rakaat kalau boleh. Semayang subuh ni 2 rakaat, ringan sangat. Boleh-boleh mau buat 4 rakaat. Nak beramal. Sebab apa? Inna muqinun, sebab kami dah yakin. Tak yakin apa tuan-tuan? Neraka depan mata. Tak yakin lagi. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT rakamkan kepada kita bagaimana orang-orang yang nak masuk dalam neraka ni besok. Bagaimana nak dijempak dalam neraka, dalam surah At-Tur ayat 13 hingga ayat 16. Dan Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka yakni bakal ahli neraka ditolak ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuat tolakan. Biasa kita dengar ahli neraka ni tuan kena seret. Biasa kita dengar. Dalam ayat ni Allah Taala kata tolak. Maknanya macam cara nak suruh masuk dalam neraka tuan-tuan. Sebab kalau tak paksa masuk, buat-buat ni takkan masuk. Nak masuk takkan nak masuk suka-suka tuan-tuan. Dah nampak api, dah nampak azab, takkan masuk. Kita kalau bawa motor, kalau hujan pun tunggu bawah flyover tu 2 jam tunggu. Padahal air je kalau kedah pun paling tidak basah, paling teruk pun demam. Tu pun 2 jam duk tunggu bawah tu, tak ada kedah dia. Tu air tuan-tuan. Ni kan pula api, takkan nak masuk suka-suka. Kalau tak paksa, mampu buat ni tak masuk. Jadi kata Allah SWT, pada hari kami tolak. Mereka ni ditolak untuk masuk ke dalam neraka jahanam dengan tolakan yang sekuat-kuat tolakan. Makna malaikat tolak sungguh-sungguh untuk buat ni masuk dalam neraka. Lalu Allah SWT kata, hadhin narul lati kuntum biha tukazibun. Itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Itulah dia neraka, dulu kau tak percaya kan? Itulah dia neraka. Allah SWT beritahu. Dulu atas dunia tak percaya tuan-tuan neraka. Atas dunia makin tak percaya ada hari kiamat. Dalil dia tak semayang, tak puasa. Orang tuan-tuan kalau percaya ada hari kiamat, orang percaya pada syurga neraka ni tuan-tuan, dia tak lebih kurang hidup atas dunia ni. Dia tak zalim pada orang, dia tak jahat pada orang, mulut dia pun tak menyakiti orang lain, hati pun tak busuk tuan. Ni orang yang percaya ada syurga, ada hari kiamat. Main-main kan. Atas dunia tak percaya. Mereka kata kita marilah kita pergi surau, marilah kita semayang, marilah kita banyakkan amalan. Besok kalau kau tak semayang, besok payah, besok kau banyak dosa, balik temu Allah SWT besok. Kau kena bakar dalam neraka, tak takut ke? Dia kata kau sibuk apa pasal aku? Engkau kubur kau lah, kubur aku. Kan? Jangan sibuk pasal kubur orang, kau jaga kubur kau sudahlah. Lagipun kalau dah ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Jenis Melayu bangang ni ramai tuan-tuan. Jenis melawak tak masalah. Dia kata kau dah tahu kau berdosa kan, besok nak mati besok, kau pesan dengan bini kau, kapan kan pakaikan kapan buruk-buruk, yang dah lusuh tu kan, kapan. Besok bila dah lepas ke bumi, malaikat datang nak tanya, tengok ni kan kapan dah lama dah tanya dah, dia kata. Dia ingat malaikat bangang macam dia tuan. Ni dulu tak percaya. Allah SWT beritahu, itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Ayat ni Allah SWT saja nak sakitkan hati ahli neraka tuan. Tahu dah mereka nak kena azab dah ahli neraka ni, tapi Allah SWT sengaja beritahu lagi, itulah dia neraka dulu kau tak percaya kan, saja bagi sakit. Macam kita lah tuan-tuan, besok dah tua kan, bila sakit kan, sakit nak masuk hospital, pencen dah lah tak ada, duit pun tak berapa nak ada, badan sakit ni nak masuk hospital nak bayar mahal. Datang jumpa kawan pula, dia kata padan muka kau,
Dulu ada KWSP kau keluar, Citra lah, Sinar, Lestari semua kau sebat. Kerajaan tak bagi kau menyalak. Sekarang dah tak ada duit, padan kamu muka. Dia cakap itu kan, badan sakit, hati pun sakit. Contoh ni contoh, jangan marah contoh tuan ni. Macam tu kan Allah SWT sengaja beritahu pada ahli neraka ni dan tuan. Ya, saja bagi sakit hati. Kemudian Allah SWT tambah lagi. Bagi sakit hati lagi ahli neraka ya. Lalu kata Allah SWT, afasihrun haza, apakah ini sihir? Antum la tubsirun. Ni, apa kau tak nampak depan mata kau tu? Ni neraka depan mata kau tu tak nampak. Sihir ke? Sebab buat-buat ni dulu bila turun nabi-nabi rasul-rasul alaihissalam ajak mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Lalu ditunjukkan mukjizat, menunjukkan mereka ni suruh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata sihir. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang menelan ular-ular Firaun, mereka kata Nabi Musa membawa sihir. Nabi Isa alaihissalam berjaya mengubatkan orang yang sakit, malah menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata sihir. Sampai Nabi Isa pesan pada kaum ni dalam surah As-Saf ayat 6, selepas aku akan datang seorang nabi macam aku juga, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, bila mana dia nak bawakan bukti-bukti yang nyata, nak ajak kaum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa kata mereka? Qalu haza sihrun mubin, itulah dia sihir yang nyata. Nabi SAW peristiwa Isra Mi'raj, mereka kata sihir. Nabi SAW belah bulan, mereka kata sihir. Sampaikan Nabi SAW baca Quran, bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia kata Muhammad sudah mula menggunakan mentera sihir untuk sihir orang Mekah. Sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Hari ni Allah SWT nak pulangkan balik paku berapa ya? Tu sihir ke? Depan mata kau tu sihir. Ni Allah saja beritahu. Depan mata kau tu neraka kan? Tak nampak? Sihir lagi. Lalu kata Allah SWT, islauha, masuklah kamu, pergi masuk dalam neraka. Puak-puak berdosa ni besok tuan, kena halau gitu, tak ada nilai depan Allah SWT. Kena halau gitu, masuk dalam neraka. Lalu kata Allah SWT, fasbiru aw la tasbiru, kamu sabar ke tak sabar ke? Makna sabar tak sabar dengan azab yang bakal kau kena. Besok kau masuk, depan ni kau masuk dalam neraka, kau kena bakar dalam neraka. Engkau sabar ke tak sabar ke dengan azab yang aku sediakan, sawaun alaikum, sama je, tak ada beza. Tak ada beza. Sebab ini bukan dunia, ni akhirat. Kalau dunia marin, kalau dunia marin, kalau kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri pada kita, kita akan dapat pahala. Dan kita susah ni, kita susah, lepas tu kita sabar. Sabar dalam susah tu, lama-lama kita akan keluar daripada kesusahan kalau kita sabar, insya-Allah. Dan macam orang masuk penjara lah tuan-tuan. Masuk penjara, ada hukuman, ada tempoh tertentu. Sabar duduk dalam penjara, menjalani hukuman tu, akhirnya satu masa akan bebas juga. Dia takkan duduk habis-habis. Macam tu, itu kat dunia. Tapi akhirat tak ada. Allah SWT kata kau sabar tak sabar sama je, tak ada beza pun. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ni balasan yang kau kena hari ni adalah apa yang telah kau lakukan ketika mana kau hidup marin. Makna tutup terus. Seorang jangan bagi alasan ke dah. Kalau tak tutup tuan-tuan, puak-puak ni salahkan Nabi orang, dia salahkan Tok Siap, salahkan Tok Imam, salahkan pengurusi surau, semua salahkan. Tak ajak lagi semayang. Abi orang dia salah, semua tak ajak dia. Sedangkan surau kadang tepi rumah tak datang tak? Tuan, tapi nak salahkan orang kan, supaya dia tak kena. Tutup. Allah SWT tutup awal. Dulu kau hidup atas dunia buat apa? Berzina, main judi, minum arak. Ni balasan yang kau buat dulu. Inilah balasan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian puak-puak yang berdosa, dia ahli neraka ni tuan-tuan, cuba minta keluar daripada neraka banyak kan. Dalam hadis Nabi SAW banyak diceritakan bagaimana usaha puak-puak neraka ni nak keluar daripada neraka, tapi tidak mendapat keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka cuba akhir sekali, dah tak boleh nak keluar dah. Lalu mereka berkata minta dengan malaikat yang menjaga neraka. Dalam surah Ghafir ayat 49, mereka wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Lalu berkatalah finnar, orang yang berada dalam neraka, makna ahli neraka tadi, kepada li khazanati jahannam, yang kepada malaikat yang menjaga neraka.
Lalu mereka berkata, ud'u rabbakum yaffif anna yawman minal azab. Boleh tak kau doakan untuk kami kepada Allah supaya kami ini diberi kelegaan, supaya tidak diazab walaupun sehari pun jadi. Kami tak tahan dah dengan azab yang Allah SWT beri pada kami ni. Hari-hari azab, hari-hari seksa, tak tahan sakit. Jadi boleh tak kau doakan untuk kami supaya kami ni dapat lega. Lega dapat satu hari rehat pun jadilah. Jangan diazab, tolonglah doa untuk kami. Ni rayuan ahli neraka kepada malaikat yang menjaga neraka. Tuan. Lalu tanya balik malaikat, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Dulu masa kau hidup makin tidak adakah datang nabi-nabi rasul-rasul alaihissalam membawa bukti yang nyata? Dulu masa kau hidup makin kan tak ada ke nabi-nabi rasul-rasul alaihissalam datang beritahu bahawa engkau kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kena cari banyak pahala, beramal banyak untuk elak daripada masuk neraka. Kalau tidak engkau akan dibakar dalam neraka. Tak ada ke? Tak ada ke? Zaman kita ni nabi-nabi rasul-rasul tak ada dah. Kan? Surau rumah kau tu tak ada ke tok-tok guru ustaz-ustaz datang ceramah beritahu besok kalau kau tak banyak amalan kau akan dibakar dalam neraka. Tak ada ke? Tak ada. Lalu jawab ahli neraka, qalu bala, bahkan ada. Jujur tuan-tuan, ahli neraka jawab. Dalam surah Al-Mulk ayat 9, bagaimana bakal ahli neraka ditanya juga oleh malaikat sebelum dicempak dalam neraka. Alam ya'tikum nazir, tidak datangkah kepada kamu seorang pemberi peringatan? Lalu apa jawab bakal ahli neraka? Qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, kami yang dustakan. Ada, bukan tak ada. Rumah aku tu surau, hari-hari ada kuliah. Kalau hari cuti ni, kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kadang kuliah zuhur pun ada, telajak alim dan puasa pun ada kuliah. Malam ada pula kuliah maghrib. Dan kalau malam bulan puasa ni tazkirah pun ada, tarawih pun ada, macam ada. Pening jatuh kasut surau nak susun jadual ustaz-ustaz datang ceramah. Ada, bukan tak ada. Daripada rumah aku tu bukan setakat duduk ruang tamu, dalam jamban dengar ustaz kuliah. Aku je tak datang. Fakazzabna, kami dustakan. Tu handphone yang kau pegang tu, banyak masa kau pegang handphone daripada kau pegang Quran kan, takkan tak melintas satu pun tazkirah dalam grup WhatsApp kau yang melambak tu. Tak ada ke? Tak ada ke ni media sosial kau tu, Facebook, Instagram, Telegram, Kilogram kau tu, tak melintas ke WhatsApp tazkirah peringatan tentang adanya neraka yang akan menyeksa kamu kalau kamu tak banyak amalan? Tak ada ke? TV kat rumah kau tu kan tak ada channel agama ke? Tak ada ke channel-channel agama, channel-channel mengaji, channel-channel ceramah ke? Tak ada ke? Jawab ahli neraka ada, bukan tak ada. WhatsApp belambak orang share kat aku, satu hari satu hadis, bukan tak ada dalam grup, ada, aku tak baca. Dalam media sosial pun belambak orang share ustaz-ustaz ceramah, lalu kat wall aku kan, tapi aku tak layan, tak tengok pun, aku tengok lain. TV kat rumah aku tu macam-macam channel, ada channel agama, channel TV Hijrah ada, Oasis ada, semua ada, bukan tak ada, tapi aku tak tengok, aku tengok Gusti. Allahu Akbar tuan-tuan. Lalu jawab ahli neraka, qalu bala, bahkan ada. Lalu kata malaikat, qalu fad'u, berdoalah kamu, doa kamu sendiri. Tugas aku bukan doa untuk engkau, tugas aku menyeksa kamu. Dia suruh malaikat doa kan, doa malaikat kata tak ada, doa sendiri. Kau ingat aku macam surau kat rumah kau makin, nak suruh tahlil, suruh orang surau. Kau isi borang bagi duit sikit, surau lah buat tahlil. Kau tak datang, anak kau pun tak datang, bukan orang sini, tempat lain. Nampak? Kau ingat aku orang surau kau? Tak ada. Ni doa sendiri. Kerja aku bukan doa untuk kau. Tuan-tuan, ni malaikat yang menjaga neraka tuan. Tak ada cakap baik-baik dia. Malaikat Malik tuan-tuan, bila mana Nabi SAW ziarah dalam peristiwa Mi'raj, Jibril AS bawa Nabi SAW ziarah neraka, jumpa dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak senyum tuan-tuan. Tanya Nabi SAW pada Jibril AS, wahai Jibril, siapakah itu? Kata Jibril AS, itulah dia malaikat Malik yang tidak pernah senyum sejak neraka diciptakan. Allahu Akbar. Malaikat Malik.
Dan tuan-tuan boleh bayangkan malaikat yang lain, malaikat Zabaniyah dan sebagainya, tuan. Jaga neraka, tuan-tuan. Mana cakap baik? Tak ada dia jaga neraka, tolong ya. Nak kena bakar duk belah kanan, yang nak kena panggang duk belah kiri. Baik-baik takut jangan jatuh. Tak ada, ni neraka, tuan-tuan. Tu yang malaikat kata doa sendiri. Kan kerjaku tu doa untuk kami. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang yang kafir ni hanyalah sia-sia. Tuan-tuan, dengan jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, maka ahli neraka ni putus asa untuk nak minta keluar daripada neraka. Lalu mereka kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Wa auzubillah min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, dengan kedatangan Ramadan ni jangan kita sia-siakan. Baki tak lama lagi, tuan-tuan. Sikit hari Ramadan akan meninggalkan kita. Lepas tu gunalah ruang yang ada dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ramadan ni rezeki pada kita, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang doa nak masuk dalam bulan Ramadan tapi tak bertemu Ramadan. Kita ni Allah SWT rezekikan untuk bertemu Ramadan. Lepas tu jangan main-main dengan Ramadan. Tu Ramadan ni Ramadan bulan maghfirah, bulan keampunan. Lepas tu kata ulama, kalau nak motivasi diri kita supaya lebih banyak beramal, jangan fikirkan sangat ganjaran. Fikirkan dosa kita yang banyak. Kita ni dosa berkarung, kan? Yang belum tentu Allah SWT ampunkan lagi. Jadi fikirkan dosa. Kalau fikirkan amalan ni, tuan-tuan, Allah, kita yang kaki surau ni kira macam kunci surga pegang dah kita ni. Nah, saya mengaji dengan Allah Irham Ustaz Semai Kamus semakin, dia bawa cerita lah, bukan hadis, tuan-tuan, ni cerita. Orang-orang kira amalan ni, dia kata ada seorang wak tu duduk di Mekah 3 bulan. Balik daripada Mekah 3 bulan, tiba-tiba orang nampak dia keluar daripada kelab dandut. Orang pegang dia wak, bukan wak balik daripada Mekah ke? Iya, saya bawa balik daripada Mekah. Saya duduk di Mekah, saya semayang di Masjidil Haram. Pahala saya sebulan 1.5 juta. 3 bulan sudah 4.5 juta. Jadi kalau saya pergi dandut, goyang-goyang, buang 2-3 ribu, enggak apa, kata. Jangan duk kira sangat. Kira dosa kita ni banyak. Sebab tu kita beramal lah. Carilah ruang untuk beramal, insya-Allah kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 4 ujung sekali, wa maghfiratun wa rizqun karim. Tuan, bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan automatik kita akan dapat warizqun karim, rezeki yang amat mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ni, tuan-tuan, gunakan ruang yang ada. Lepas tu kalau semain tarawih, tuan-tuan, saya selalu sebut di mana-mana, tarawih ni jangan tinggal witir bersama dengan imam. Jangan tinggal witir bersama dengan imam, tuan. Sebab kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail aw kama qala. Barang siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam hatta yansarif, sehingga selesai semua siap, tuan-tuan, habis siap witir, kutiba lahu qiyamul lail, akan dituliskan kepadanya pahala solat sepanjang malam. Nah, siapa sini yang boleh semayang daripada malam tadi, tak tidur sampai pagi tadi, cuma angkat tangan nak tengok muka? Tak ada harapan, nampak tak? Ni bonus Allah SWT beri. Tuan-tuan bayangkan kalau malam tu jatuh malam qadar, tuan-tuan tengok banyak pahala tuan-tuan dapat. Dah lah dapat pahala solat sepanjang malam, jatuh pula malam qadar yang kata Allah SWT, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni, kalau lebih baik bukan sama. Kalau sama pun alhamdulillah dah. Sama pun kalau kira ikut matematik bodoh itu 83 tahun. Mana dapat pahala beramal 83 tahun, banyak. Kita nak nyampai umur 83 belum tahu, tuan-tuan. Dan kalau kita sampai umur 83, belum tentu kita boleh beribadat dengan secara sempurna. Ni umur 55 dah kahut, macam mana tak? Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu kata Nabi SAW, man sama Ramadana. Dalam satu hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, maknanya semayang, puasa, tahajud, sedekah dan sebagainya, baca Quran, dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya Allah SWT akan ampunkan segala dosa-dosa. Lepas tu usahalah, tuan-tuan. Lepas tu kata dalam kitab Nasaihul Ibad, tulisan Imam An-Nawawi Ad-Jawi Al-Bantani yang membahaskan, mengumpulkan syarah-syarah hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan, kata Nabi SAW ada 3 tanda orang-orang yang binasa.
Tanda orang binasa ni yang pertama, melampau dalam bercakap. Muhasabah diri sikit pagi ni. Melampau dalam bercakap. Jenis bercakap ni Allah Akbar, menyembang kedai kopi daripada cerita politik sampai cerita atromen. Sembang je kerja tuan. Sampai tak ada apa nak nyembang, cerita kartun pun sembang. Pada tua dah. Rambut tu rambut hitam selai pun tak ada, semua uban dah. Melampau dalam bercakap. Yang kedua, tuan-tuan, melampau dalam makan. Bab makan satu hal. Ini tambah bulan puasa ni kan. Bulan puasa ni patut kita mendidik nafsu, bukan kita ikut nafsu. Bulan puasa ni, tuan-tuan pergi bazar Ramadan, pergi dalam keadaan lapar, tuan-tuan tengok semua benda sedap. Kalau orang jual batu-batu bakar pun sedap. Batu-batu tu letak kelapa sikit kan, bakar, memang sedap. Abang jual apa bang? Batu-batu, bungkus 2, tak payah potong kan, pesan tu jangan potong tu. Nampak? Pasal kita lapar, memang semua sedap. Tu yang beli tu lah, ada tawaf bazar Ramadan tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Tawaf bazar Ramadan, dia beli tu kan, ya Allah, ni tangan penuh dah, bakul motor penuh dah, sangkut pula kat endah. Tu yang bila kona je bunyi hon, kona bunyi hon, ratus orang kat tangan ni. Ingat kawan, rupanya telangga kuih. Mak, kejap hon, kejap hon. Sepanjang jalan lah orang angkat tangan dengan dia. Sudahnya sampai rumah orang tahan dia, orang ingat dia berniaga. Rupa dia beli untuk dia. Berbuka tu meja tu kan, nasi dengan lauk, meja asing membayang tu banyak-banyak terdarah. Orang azan tu separuh perut air soya, habislah tuan. Lepas tu nak pergi sembahyang maghrib, lepas tu nak tarawih. Tarawih pula malam tu kebetulan surau pula imam jemputan. Harap nasib baik Jais tak bagi tahu ni tak. Allahu Akbar. Menyusah dia datang, cilaka semalam elok imam tua, ini imam Arab pula, alah jahanam, aku jahanam. Semayang pun sandar kat tiang itunya. Dah lama-lama berdiri tu yang sujud kan tersedak keluar cenjol kat hidung. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Makan, melampau dalam makan. Tu yang kedua. Yang ketiga, terlampau banyak tidur. Tu tanda-tanda orang yang binasa. Tidur ni la Allah. Dalam kuliah pun tidur. Contoh ni contoh, bukan sini ni tempat lain. Contoh. Ni bulan puasa ni kan, kalau tidur banyak tak ada sampai batal puasa tu. Kan, dia cuma makruh je. Tuan-tuan kalau batal puasa tidur hari ni, bangun hari ketiga tu, besok tu batal puasa. Tidur. Kalau tidur tu kan, daripada berjaga buat benda-benda tak tentu arah, tengok Facebook lah, tengok apa semua kan, datangkan dosa, lebih baik tidur. Kan? Sebelum zuhur tu kalulah kan, tidur dulu 15 minit, setengah jam, 20 minit tu tidur sebelum zuhur. Tidur tu nak cari tenaga untuk nak ibadat. Dapat pahala. Saya tidur Ustaz, saya sebelum zuhur tu saya tidur, dalam pukul 10 tu saya dah tidur lah. Itu bukan kalulah, tu buta nama. Allahu Akbar. Terlampau banyak tidur. Itu tanda, 3 tanda orang binasa. Dan kata ulama, 3 tanda bahagia hidup dunia ni. Yang pertama, dia anugerahkan hati yang alim. Hati yang alim ni apa tuan? Duduk di mana pun dia rasa Allah SWT tu nampak dia. Dia rasa Allah SWT memerhatikan dia, dia tahu. Jadi dia tak berani buat lebih kurang. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, dia anugerahkan badan yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam mengerjakan ibadat. Ingat senang tuan-tuan, nak pergi semayang tarawih, nak bangun semayang tahajud, itu semua perlukan kesabaran. Nak perlukan badan yang sabar untuk nak beramal, nak beribadat. Dan yang ketiga, diberikan hati yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Sifat qanaah dia tinggilah, senang cakap. Kan? Apa yang ada tu alhamdulillah. Bukan dia tak minta, bukan tak usaha-usaha, tapi dapat bonus. Dapat tu bonus. Tak dapat pun tak apa. Sebab tu kalau kita buka kitab Muhasyafah Al-Qulub tulisan Imam Ghazali rahimahullah taala tentang dalam bab qanaah ni, kata Nabi SAW, jangan kamu gelut nak kejar dunia. Sebab apa yang dia tertulis untuk kamu, kamu pasti akan dapat. Rezeki kita ni Allah tulis dah. 45 hari kita dalam rahim mak kan, tulis dah. Apa yang tulis untuk kita mesti akan dapat. Walaupun orang buat macam mana pun, rezeki ni tak pernah salah alamat, kata budak-budak sekarang. Yang salah alamat ni JNT, pos laju, DHL. Yang tu salah alamat panjang. Rezeki tak pernah salah alamat.
dan kamu tidak akan mati melainkan segala rezeki yang ditulis untuk kamu dah dapat, baru dimatikan. Selagi itu kamu tidak akan dimatikan. Rezeki dah tulis untuk kamu ni, apa semua dapat, selesai dah, baru kamu dimatikan. Betul kan, kalau orang nak meninggal kan dengan sekarat tu kan, kalau kita bagi minum air, tak minum dah, buat pasal tekak begitu kan, titik air gitu, tak minum dah, tak ada dah. Yang kata malaikat kan, aku dah pusing seluruh dunia dah cari rezeki untuk kamu, tak ada dah rezeki untuk kamu hari ni, habis dah kan, tak ada dah, barulah kita dimatikan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang berbaki ni tuan, kita usahalah untuk jadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang lepas-lepas. InsyaAllah tuan-tuan, kita pun belum tentu dapat bertemu dengan Ramadan akan datang. Kita belum tentu dapat habiskan Ramadan tahun ni. Dan kalau kita jumpa juga ujung Ramadan tahun ni, belum tentu kita jumpa Ramadan yang akan datang. Betul, anggaplah ni Ramadan yang terakhir buat kita tuan. Usahalah sungguh-sungguh supaya kita tidak menyesal bila balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, insya-Allah saya akan ke Turki pada musim raya ni lah, tarikh tak tahu lagi bila, untuk kita menyantuni umat Islam yang dilanda gempa bumi 2 bulan yang lepas. 6 Februari 2023, Turki, selatan Turki dan juga utara Syria dilanda gempa bumi sekuat 7.8 skala Richter. Tuan, yang mengorbankan total 53,000 tuan. Angka korban 53,000. Kemusnahan bangunan, rumah dan sebagainya 200,000 rumah runtuh tuan. Radius gegaran 350 km persegi, makna besar Jerman yang merasa gegar tuan. Allahu Akbar. Hampir 11,000 gempa susulan selepas kejadian. Tuan nampak? Dan sekarang 24 juta umat Islam dalam keadaan terkesan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya pergi ni untuk kita, bukanlah kita nak bantu dia buat bangunan, tak mampulah kita nak ubat rumah kan. Lagipun alhamdulillah kerajaan Turki sekarang mereka bina balik rumah-rumah untuk rakyat mereka, alhamdulillah. Cuma rumah tu bukan boleh siap 2 hari tuan. Banyak masa, banyak pula rumah tu nak kena buat. Jadi rakyat masih lagi duduk di tepi-tepi jalan dan juga di kemah-kemah sementara. Jadi ni yang kita nak santuni, nak belikan selimut, belikan air bersih, dan kita nak masak bagi mereka makan, dan juga petugas-tugas untuk makan. Sempena raya ni tuan-tuan, ya tuan-tuan, mereka kehilangan nyawa, mereka kehilangan harta benda tuan. Jadi inilah untuk kita santuni mereka. Jadi saya telah mengumpulkan dana, insya-Allah saya sendiri akan pergi. Tuan-tuan doakan saya keselamatan saya, insya-Allah. Ya, jadi kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, saya ada bawa tabung di belakang. Tuan-tuan boleh masuk dalam tabung yang saya bawa. Kalau tak ada cash, account number ada, QR code pun ada, tu pulang pada tuan-tuan. Kalau rasa nak berkongsi rezeki lah. Ya, bukan paksa ni tuan-tuan ya. Kalau orang tengok saya celaka, ustaz ni ceramah je buat tabung, ceramah je buat tabung. Ceramah tak boleh ke celaka tidak? Contohlah kan, buat marah saya kan. Contoh ada belakang ada tabung, insya-Allah. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya bawa balik daripada Afghanistan untuk 2 perkara. Yang pertama kita buat food pack, yang kedua kita buat wakaf Al-Quran. Yang saya nak tekan kini wakaf Al-Quran. Tuan-tuan, Afghanistan negara ke-6 paling tinggi kadar buta huruf di dunia. Daripada 41 juta penduduk Afghan, 61.8%, maknanya 24.7 juta tak boleh membaca, termasuk beberapa pimpinan Taliban tu sendiri. Tuan-tuan tak boleh membaca. Jadi alhamdulillah, masa saya pergi kali pertama tu saya test, budak-budak ni suruh baca Al-Fatihah. Baca dia boleh baca, saya tulis Allahu Akbar suruh baca, tak boleh baca tuan. Jadi banyak madrasah-madrasah yang dibangunkan balik. Sebab Afghan ni tuan-tuan, satu negara yang melahirkan ramai ulama-ulama muktabar, tapi rosak 60 tahun lebih dirosakkan oleh Amerika ni tuan-tuan. Jadi kalau cerita ke panjang pula cerita tak? Isyak dadah lah, dengan dadah lah apa semua ni tuan-tuan, dengan ladang popi lah apa semua. Dadah ni free tuan-tuan dekat Afghan ni tuan. Free. Dan yang isyak dadah ni tuan-tuan semua pakai serban, pakai jubah, main-main tu. Kita sini serban jubah kita guru lah tuan. Sana tu enjet bini serban besar bakul. Tuan, bukan tepi jalan, tengah jalan. Allahu Akbar. Dan tu jangan manggona pakai jubah tu.
Jadi tuan-tuan, alhamdulillah baru ni saya pergi lagi sekali. Saya bawa 10,000 naskah Al-Quran untuk kita edarkan. Saya edarkan di Herat 5,000 naskah. Herat ni wilayah sempadan dengan Iran dan juga Turkmenistan. Kemudiannya saya edar di 2,000 di Kunduz belah utara sikit. Kemudiannya di Kabul sendiri 3,000. Tuan-tuan, seronok kita tengok tuan-tuan budak-budak ni dapat Quran. Sebab mereka dapat Quran tuan-tuan, mereka seronok bawa balik, berlari kat rumah ni nak tunjuk mak dengan abah dapat Quran baru. Pasal apa? Pasal mereka sebelum ni mengaji Quran semua tinggal di masjid, tinggal tak boleh bawa balik tuan. Pasal apa? Quran tak ada. Kalau ada pun kongsi, kena koyak-koyak. Kau baca sikit Al-Ma'idah, kau baca sikit Ali Imran, kau baca sikit Al-Baqarah, gitulah. Pasal nak baca ramai, Quran tak ada. Bandingkan kita, Quran banyak, yang nak baca ramai, yang nak baca tak ada. Contoh kan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dapat seronok. Macam anak-anak kita dapat Lego lah tuan-tuan, dia orang dapat Quran tu seronok dia. Kalau orang tua-tua ni di belah Zindajan, di belah Karok tu tuan-tuan, dapat Quran ni cium, peluk, menangis tuan. Sebab apa? Mereka nak beli Quran, mereka tak ada duit. Daripada kalau ada duit, baik beli makanan. Pasal sekarang ni ekonomi makin teruk di Afghanistan, teruk sangat. Sampai budak-budak ni tuan-tuan, dalam tong sampah sayur-sayur yang boleh dimakan, mereka bersih-bersihkan, bawa dalam plastik bawa balik. Susah mereka. Jadi saya ingat saya nak stop dah buat wakaf Quran ni. Tapi bila mana banyak permintaan, tuan, lagipun inilah fardu kifayah pada kita untuk nak melahirkan generasi Al-Quran di Afghanistan. Jadi saya janji dengan diorang, saya buat balik wakaf Al-Quran ni, saya lancar balik wakaf Quran bermula daripada Ramadan kali ni. InsyaAllah sampai ke bulan 10 saya akan buka untuk wakaf Quran ni. Sebab bulan 10 ni saya akan pergi balik ke Afghan. Dan kali ni kita tak pergi dah ke Herat, saya akan pergi ke belah utara sikit, di Balakshan. Balakshan ni dah sepadan dengan Tajikistan. Ya, insyaAllah saya akan pergi ke belah sana, di kawasan-kawasan Daif tu, untuk kita edarkan Al-Quran dan juga kita buat beberapa program. Jadi kali ni pergi saya ke Afghan ni, saya akan libatkan orang awam. Jadi kalau siapa-siapa nak ikut saya pergi Afghan, boleh jumpa saya lepas ni, kita bincang, boleh sembang macam mana cara nak ikut saya pergi Afghan. Ya, cuma ada bayaran lah tuan-tuan ya, kan terlupa sebutkan ada bayaran. Dia ingat free kan, beratur sampai kat jalan tu, beratur bagi nama. Tak, ingat free ke tak? Adalah bayaran dia. Jadi insyaAllah boleh jumpa saya. Jadi kalau siapa-siapa nak berwakaf, boleh wakaf Al-Quran dengan harga RM25 satu naskah Al-Quran. Ya, RM25 termasuk dengan pengurusan tu. Jadi orang tanya saya, Ustaz boleh tak kalau saya nak wakafkan banyak nama atas satu naskah Al-Quran? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada NGO buat satu Quran satu nama. Mapim tak ada. Mapim satu Quran boleh banyak nama, tak ada masalah. Cuma patut padanlah dengan Quran yang tuan-tuan nak wakafkan ya. Jangan Quran satu naskah, nama sampai 2 kertas kajang, depan belakang betul tu. Kan? Jangan pasal tuan, nyanyi saya. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya? Ustaz, jauh nak sampai Afghan Ustaz. Malaysia tak boleh ke wakaf Quran? Boleh, tak ada masalah, wakaf lah. Cuma saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak pahala yang mengalir ke, tuan-tuan nak pahala yang statik? Sebab kalau kat sini kata Tok Guru makin, Quran ni ambil, letak duit 100, letak balik. Lagi 3 tahun tuan-tuan datang, buka Quran tu ada lagi duit 100 tu. Sebab kita ni banyak baca pakai handphone. Sangka baik lah tak? Jadi kalau di sana tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan Quran yang tuan-tuan wakafkan tu, satu naskah, dia belajar baca Al-Quran. Budak-budak ni belajar baca Quran. Kemudian bila mereka pandai baca Quran, mereka ajar pula orang lain untuk pandai baca Quran. Tuan-tuan bayangkan pahala tuan-tuan macam mana. Itu yang saya selalu sebut, mengalir sampai kiamat tuan-tuan, pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tidur dalam kuliah pun pahala jalan, bukan surau ni lah, tempat lain. Ya, jadi kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf, tuan-tuan boleh jumpa saya lepas ni. Kalau ada cash lah, tuan-tuan boleh jumpa saya lepas ni. Kalau tak ada pun, tuan-tuan boleh ambil dekat tabung saya tu ada nombor telefon. Tuan-tuan boleh ambil gambar tabung tu, ambil gambar guna handphone tuan-tuan, nombor telefon tu. Kan? Saya yakin dan percaya tuan-tuan semua handphone ada kamera tak? Ada tak sini yang pakai handphone tak ada kamera? Cuma kat tangan. Tu kalau ada tuan-tuan, masuk syurga tanpa dihisap tu. Pasal warak betul tu. Baik, tuan-tuan ambil gambar, nombor telefon saya situ. Jadi tuan-tuan sharekan bank slip. Kemudian dengan nama-nama yang kita niat nak diwakafkan. Nanti kita akan reply balik. Itu kiakat lah tu tuan-tuan ya. InsyaAllah.
Jangan buat warak tuan-tuan. Tuan-tuan masuk bank in wakaf Quran, tuan-tuan buat warak. Tak apalah ustaz, biarlah makhluk di langit mengenali. Iyalah, tapi aku yang payah nak asing duit. Kan? Ya, tolong tuan-tuan share dengan saya insya-Allah. Tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kerja buat kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tak nak masuk dalam tabung mampir pun tak ada masalah. Saya tak kecil hati, tuan-tuan masuk dalam tabung surau. Manalah tahu tengok saya ceramah dia kata ustaz kaya tidak lah tu, Afghanistan lah dia, Turki lah dia, tak dia nak tukar sport rim ke apa tu, contoh lah kan. Kau tak percaya kat saya kan. Tuan-tuan masuk dalam tabung surau. Surau juga memerlukan dana untuk nak mengimarahkan program surau ni. Asalkan duit tuan-tuan tu jangan jadi tahi tuan-tuan. Tukar dia jadi bekalan untuk kita buat balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar besok insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap terima kasih pada pihak surau kerana beri seruang untuk berkuliah pada pagi ini. Lama dah saya tak kuliah sini tuan-tuan. Saya ingat lebih 4 tahun dah saya tak kuliah sini tuan. Allahu akbar. Ya, insya-Allah tuan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.